Hai, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu. Martin, Jody, Lucy dan juga Chuna yang kini mungkin berada di kampung halaman masing-masing. Cikgu doakan semoga kamu berempat sihat sentiasa. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar nilai yang seterusnya dalam bidang 2, iaitu nilai 2.1, iaitu nilai kasih sayang terhadap keluarga. Okey, dalam konteks kamu boleh tengok. Tajuk dia adalah kasih dipupuk, sayang disemai. Baiklah, apakah definisi kepada nilai yang ingin kita pelajari pada hari ini? Definisi dia adalah perasaan cinta, kasih dan juga sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Itu adalah definisi kepada nilai yang ingin kita pelajari. Baiklah, apakah pula objektif pada hari ini? Pada akhir pembelajaran, anda dapat menyatakan tugas anak-anak untuk menjaga ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur dan yang memerlukan perhatian dengan penuh kasih sayang. Itu penilaian dari segi aspek kognitif, iaitu aspek pemikiran moral. Manakala yang kedua adalah prihatin dengan keperluan ibu bapa dan anggota keluarga yang memerlukan perhatian. Ini adalah kita nak menilai dari segi aspek perasaan, ataupun perasaan moral. Efektif. Aspek efektif. Manakala yang ketiga adalah menjaga ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur atau yang memerlukan perhatian. Ini adalah dari segi aspek psikomotor. Psikomotor ataupun perlakuan. Perlakuan moral. Ini adalah 3 aspek yang ingin kita sentuh ataupun ingin kita perolehi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan ringkaskan pembelajaran kita pada hari ini agar mudah untuk kamu memahaminya. Baiklah, apakah poin yang seterusnya? Poin yang seterusnya adalah kita akan sentuh berkaitan dengan bentuk keperluan yang disediakan oleh ibu bapa untuk anak-anak. Maksud dia, apa yang ibu bapa perlu sediakan untuk kamu. Jadi ini harus kamu ketahui. Jadi untuk memudahkan kamu faham, cikgu pecahkan ia kepada 4 bahagian ataupun 4 aspek. Yang pertama, aspek intelek. Yang kedua, aspek emosi. Yang ketiga, aspek fizikal. Manakala yang keempat adalah aspek rohani. Jadi ada 4 aspek semuanya. Jadi kita tengok satu persatu aspek ini. Yang pertama adalah aspek intelek. Aspek intelek di sini adalah bagaimana ibu bapa menyediakan aspek intelek kepada anak-anak. Ini bermaksud ibu bapa kena menyediakan pendidikan yang sempurna untuk anak-anak. Sempurna yang bagaimana? Sempurna di sini bermaksud menghantar anak-anak mereka ke sekolah, belajar secara formal di sekolah. Jadi ini peranan ibu bapa perlu memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sempurna. Yang kedua adalah dari segi aspek fizikal. Dari segi aspek fizikal ini bermaksud ibu bapa kena menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada kamu. Dari segi aspek tempat tinggal, kalau kita sentuh tempat tinggal, bukan bermaksud ibu bapa kena menyediakan kamu sebuah rumah banglo. Tidak. Ibu bapa kena menyediakan kamu rumah untuk kamu cukup untuk kamu berteduh. Manakala dari segi pakaian, tidak perlulah memakai pakaian yang branded. Kalau ibu bapa tak membeli pakaian branded untuk kamu nak saman ibu bapa kamu. Tidak. Ini bermaksud cukup kamu ada pakaian, cukup pakai, maka itu sudah memadai. Maksudnya ibu bapa kamu telah menyempurnakan aspek fizikal ini kepada keperluan untuk kamu. Manakala dari segi aspek emosi pula, ibu bapa kena mendengar. Manakala ibu bapa kena mendengar masalah anak-anak dan mencari jalan penyelesaian. Ibu bapa kena cari jalan penyelesaian. Bukannya bila anak datang untuk meluahkan perasaan ataupun masalah mereka,
ibu bapa tak nak dengar. Ini akan mendorong anak-anak untuk tidak meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa. Sebaliknya, mereka akan meluahkan kepada rakan-rakan mereka di luar. Ini akan risiko dia amat tinggi, mungkin akan mempengaruhi karakter anak-anak dan juga akan membawa anak-anak kita ke lembah yang tidak elok, tidak baik. Mereka akan terjerumus dengan perkara-perkara yang negatif yang berada dekat luar. Manakala yang terakhir berkaitan dengan aspek rohani. Rohani ini bermaksud memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Ini aspek yang paling penting. Anak-anak perlu diberi pendidikan agama yang secukupnya daripada kecil lagi, supaya mereka dapat mengetahui apa yang agama suruh dan apa yang agama larang. Sebab apa yang agama suruh itu adalah perkara yang baik, dan apa yang agama larang itu adalah perkara-perkara yang tidak baik. Jadi secara tidak langsung dia akan menjadikan anak itu seorang yang anak yang baik dan sentiasa mentaati kedua ibu bapa dia. Baiklah, seterusnya adalah cara anak menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa. Bagaimana kamu nak menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap ibu bapa kamu? Yang pertama, menjaga ibu bapa dengan baik, iaitu dengan cara menyara ataupun memberi wang kepada mereka. Bukan bermaksud sekarang ni kamu kena bagi wang kepada ibu bapa kamu, tidak. Maksudnya bila kamu satu hari nanti kamu sudah mempunyai kerjaya, maka ketika itu pula kamu menyara ibu bapa kamu. Sekarang ini waktu kamu sekolah, ibu bapa kamu menyara kamu daripada kamu kecil sehingga kamu memperolehi pekerjaan. Seterusnya, memberi layanan yang mesra dan sopan. Contohnya, mungkin kamu boleh berbual-bual dengan mereka pada waktu lapang, ataupun ketika menonton televisyen, ataupun ketika makan. Kamu boleh berbual dengan ibu bapa kamu. Yang seterusnya adalah sentiasa berada di sisi mereka, iaitu sentiasa menemani mereka. Jangan tinggalkan ibu bapa kita. Manakala sebagai seorang anak, kita perlu mematuhi suruhan ibu bapa. Maksudnya, kita sebagai seorang anak, sekiranya ibu bapa menyuruh kita ataupun meminta kita melakukan sesuatu, maka kita kena patuhi dan akur dengan arahan ibu bapa kita. Dan kita sebagai anak tidak boleh mengingkari arahan ibu bapa. Poin yang seterusnya, cara anda membalas jasa ibu bapa anda setelah anda berjaya dalam hidup. Poin ini, yang pertama, kita kena membantu menyara keluarga. Contohnya, sekiranya kamu telah mempunyai kerjaya ataupun pekerjaan satu hari nanti, kamu pula menanggung pembelanjaan persekolahan adik-adik kamu bagi mengurangkan beban ibu bapa. Manakala seterusnya, menjaga kebajikan ibu bapa kamu. Contohnya menabung untuk keperluan perubatan dan juga hari istimewa ibu bapa kamu. Menabung maksudnya kita simpan duit, dapat gaji kita simpan duit, kemudian kita belikan hadiah ataupun kita sambut hari ulang tahun ibu bapa kita ataupun hari jadi mereka. Dan juga mungkin ibu bapa kita sakit, kita boleh gunakan duit tabungan kita itu untuk membantu membiayai kos perubatan ibu bapa kita. Seterusnya, kalau kita ada duit lebih, kita boleh membawa ibu bapa kita pergi melancong, sebab dengan cara melancong ini kita dapat menggembirakan hati mereka. Kalau tak mampu untuk membawa melancong pergi ke luar negara, mungkin kita boleh bawa ibu bapa kita melancong di dalam negara sahaja. Dan yang terakhir, berkaitan dengan cara anda membalas jasa ibu bapa setelah anda berjaya dalam hidup satu hari nanti adalah taat kepada ibu bapa kamu dan sentiasa mendengar nasihat mereka. Walaupun kamu sudah mempunyai anak ataupun usia kamu sudah semakin dewasa sekalipun, walaupun ibu bapa kamu memberi kamu nasihat, kamu kena patuh dan akur sampai bila-bila, sebab mereka adalah satu-satunya ibu bapa kita.
Poin yang seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan menyambut hari istimewa dalam sesebuah keluarga. Penting ke nak sambut hari jadi ibu bapa kita. Penting ke nak sambut ulang tahun mereka. Okey, kita tengok. Yang pertama, tujuan dia adalah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Maksud dia, kita nak mewujudkan keluarga yang bahagia. Dengan adanya sambutan ataupun hari-hari istimewa begini, maka kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli keluarga, adik-beradik dan juga ibu bapa kita. Yang kedua, mempertemukan anggota keluarga yang tinggal berjauhan. Mungkin bila kamu sudah berjaya satu hari nanti, kamu ada kerjaya dan kamu tidak tinggal bersama dengan ibu bapa kamu, maka sekali-sekala bila hari jadi mereka dan sebagainya, kita sambut, dan ini dapat mempertemukan kita yang mungkin terpisah selama berbulan-bulan disebabkan faktor kerja. Jadi mungkin ketika hari perayaan kita boleh sambut bersama dengan ibu bapa kita di kampung, dan kita balik ke kampung halaman. Dan yang seterusnya adalah menunjukkan rasa penghargaan dan kegembiraan kepada ibu bapa. Contohnya apa? Contohnya menyambut hari lahir ibu bapa kita. Hari ulang tahun perkahwinan mereka. Itu adalah cara kita menunjukkan penghargaan. Mungkin kita boleh bagi hadiah dan sebagainya untuk menunjukkan yang kita sayang dan juga menghargai jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa kita. Seterusnya adalah poin berkaitan dengan perlakuan tidak sopan terhadap ibu bapa. Ini bermaksud perlakuan yang tidak harus dan tidak boleh kita amalkan sebagai seorang anak ke atas ibu bapa kita. Yang pertama kita boleh tengok dekat sini adalah berkaitan dengan menggunakan kata-kata yang kesat kepada ibu bapa kita. Menggunakan bahasa-bahasa mungkin meninggikan suara, menggunakan perkataan yang tidak elok. Ini adalah tidak boleh sama sekali. Jadi sebagai seorang anak, jauhkan daripada menyebut perkara-perkara yang menyebut perkataan-perkataan yang kesat ini ke atas kedua ibu bapa kita, kerana mereka orang yang membesarkan kita. Seterusnya, menjadikan ibu bapa seperti orang gaji, menyuruh ibu bapa dan sebagainya. Seolah-olah ibu bapa itu adalah orang gaji kamu. Dan yang ketiga, menghantar ibu bapa yang telah uzur ke rumah orang tua. Ini kalau boleh simpan dalam diri kamu. Jangan sekali hantar ibu bapa kamu ke rumah orang tua. Sedangkan kamu kecil, tak boleh berjalan lagi, sehingga kamu dewasa, ibu bapa kamu yang jaga kamu. Sekarang tiba masanya bila mana mereka telah uzur, giliran kamu adik-beradik pula untuk menjaga mereka. Maka berebut-rebutlah untuk membuat kebaikan kepada ibu bapa kita. Seterusnya, apakah kesan negatif? Apakah kesan negatif kepada remaja yang tidak mengamalkan nilai kasih sayang? Apa kesan negatif? Kesan yang tidak elok lah, kesan yang tidak baik lah ke atas remaja ataupun kita sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik ini. Yang pertama adalah hidup tidak diberkati Tuhan. Kita sebagai orang yang mempunyai agama, tak kiralah kita ni yang mempunyai, tak kiralah agama Islam ke, agama Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, tak kisah apa-apa agama sekalipun yang ada di muka bumi ini, kita yakin sekiranya kita mendahaka kepada ibu bapa kita, sesungguhnya Tuhan tidak akan memberkati kita. Yang kedua adalah hidup rasa tidak tenteram dan sentiasa bermasalah. Ini memang akan berlaku kepada kita bila mana kita derhaka ataupun berbuat jahat kepada ibu bapa kita. Yang ketiga adalah mendapat balasan daripada Tuhan. Setiap agama yakin dan percaya bahawa setiap perbuatan yang jahat ataupun perbuatan yang baik akan mendapat balasan daripada Tuhan. Selesai sudah penjelasan dan juga penerangan cikgu berkaitan dengan nilai 2.1, iaitu
kasih sayang terhadap keluarga. Okey, secara ringkas cikgu terangkan secara ringkas. Okey, sekiranya ada soalan dan juga ada yang kamu masih kurang jelas, kamu boleh direct WhatsApp cikgu dan kita akan bincang di dalam grup. Okey. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak simpulkan bahawa kasih sayang yang mendalam terhadap keluarga akan menjamin sebuah hubungan kekeluargaan yang sejahtera, manakala ia juga mampu mengelakkan anak-anak daripada terlibat dengan perkara-perkara yang negatif. Okey, seterusnya adalah tugasan. Cikgu tinggalkan kepada kamu 2 tugasan. Yang pertama, menghasilkan poster kempen, iaitu Sayangi Ibu Bapa. Okey, kamu boleh lukis satu poster. Manakala yang kedua adalah tugasan yang kedua, menghasilkan sajak bertajuk Ayah dan Ibu. Okey, jangan ambil direct daripada internet. Okey, kamu boleh cipta satu sajak yang lahir daripada hati kamu sendiri. Jadi sekiranya sudah siap, okey, kamu boleh hantar, ambil gambar dan send kepada cikgu. Okey, sekian, jumpa lagi.